Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya pada jam ini dan secara langsung kami langsungkan dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kita akan terus membincangkan pasca pengumuman Perdana Menteri dalam khas pakej bantuan perlindungan ekonomi dan juga rakyat Malaysia ataupun permai yang berjumlah 15 bilion ringgit merangkumi 22 inisiatif. Jadi pada jam ini kita akan lihat bagaimana impak dan keberkesanan pakej permai ini kepada sektor-sektor ekonomi, terutamanya kepada masyarakat yang terkesan, kelompok B40 ataupun kelompok yang sudah jatuh miskin, sama ada dari kelompok M40 ataupun kelompok yang tidak ada dalam kategori ini. Begitu juga kepada IKS, PKS dan juga kelompok industri ataupun ekonomi tidak formal. Bagaimana mereka dapat bernafas dalam era PKP dan darurat ini dan bagaimana mereka akan meneruskan kelangsungan perniagaan mereka. Adakah pakej yang diberikan ini berpatutan dengan jumlah yang diberikan dan juga jangka masa yang diberikan itu ataupun perlu dilanjutkan hinggalah akhir 2021 misalnya. Jadi di talian melalui Skype pada petang ini saya akan bersama dengan beberapa orang ahli perniagaan IKS dan juga pakar ekonomi B40. Jadi di talian sekarang bermula dengan Cik Samsul Bahrin Ali, konsultan pemasaran jenama PBMW yang mungkin ada pengalaman apabila beliau dapat perlindungan ataupun menerima geran daripada 2.0 ataupun geran khas prihatin pada fasa pertama PKP dahulu. Jadi Cik Samsul Bahrin, apakah yang ditunggu-tunggu daripada pengumuman tadi dan sekurang-kurangnya memberikan kelegaan kepada Cik Bahrin? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Isan. Itulah dia. Penantian yang kita tunggu-tunggukan tadi akhirnya telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Apa yang saya nampak daripada pakej bantuan permai, ianya adalah satu pakej yang ditambah baik daripada sebelum pakej-pakej bantuan yang sebelumnya. Seperti yang dimaklumkan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya sebagai salah seorang brand consultant memang setiap hari ataupun hampir setiap hari kita berhadapan dengan permasalahan oleh peniaga-peniaga kecil, IKS ataupun boleh dikatakan micro business. Jadi pada pandangan dan pendapat saya, pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada khususnya kepada penerima-penerima yang sekunder iaitu micro business. Seperti yang dimaklumkan, ianya adalah penambahbaikan. Contohnya dari segi geran khas prihatin. Contohnya seperti yang saya terima sebelum ini, geran khas prihatin tidak dapat membantu keseluruhan. Tetapi sedikit sebanyak ianya memberi kelegaan. Jadi bagi memastikan impak terus kepada kelompok industri kecil dan sederhana dan juga industri mikro ini, apa prasyaratnya yang perlu diperhatikan oleh pihak kerajaan? Sebagai contoh dari sudut birokrasi dan juga tempoh permohonan itu perlu dipantaskan ataupun dipercepatkan ataupun sekarang ini memang ada masalah di lapangan? Okey. Seperti yang kita lihat, apa yang saya perasan tadi, yang saya ada jot down sedikit, pelaksanaan skim mikrokredit di bawah tekun akan dipercepatkan. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang yang harus diambil dan jangan dibiarkan begitu saja, terutamanya kepada golongan-golongan sasaran. Kerana di sini birokrasi seperti permasalahan sebelum-sebelum ini telah dicepatkan seperti diumumkan Yang Berhormat Perdana Menteri tadi. Selain daripada itu, banyak juga bimbingan perniagaan yang saya nampak diperkenalkan tadi. Walaupun ianya tidak, kita tak dapat baca banyak tadi sebab PM baru umum tadi, tapi saya rasa ini merupakan satu yang tepat dalam keadaan PKP yang 2.0 sekarang ini. Jika kalau kita melihat kes terus meningkat dan pelaksanaan PKP ini akan mengambil masa mungkin melebihi 1 bulan. Adakah bantuan one-off ini ataupun pakej-pakej GKP ini mampu memberi kelegaan kepada PKS dan juga industri mikro kita ataupun bagaimana?
perlu ada pakej tambahan lain pada masa hadapan perlu diumumkan oleh pihak kerajaan? Bagi saya, ini salah satu persoalan yang sangat subjektif kerana jangka masa ataupun jarak yang kita perlu menanggung ketika PKP ini adalah berlainan dalam semua pihak. Tapi saya percaya kerajaan begitu berhati seperti yang kita rasakan sebelum ni. Pada yang PKP yang pertama pun ada persoalan yang sampai dekat saya. Sam, macam mana kalau PKP akan disambungkan semula? Apa yang pernah saya cakap, kerajaan adalah tempat di mana akan membantu kita. Jadi golongan-golongan sasaran seperti IKS dan ni jangan buang masa. Selagi ada peluang, selagi ada cara untuk menyelesaikan, sila rebut dengan cepat. Apa yang akan jadi akan datang, kita sendiri tak boleh nak expect, tapi make use. Apa sahaja function ataupun kemudahan yang kerajaan beri sekarang. Untuk menjawab soalan itu, kiranya cukup atau tidak, jawapannya tidak cukup. Tapi apa yang saya boleh beritahu, buat masa sekarang, ianya adalah berita baik dan mampu memberi sedikit semangat dalam keadaan yang suram ketika ini. Dan saya yakin kerajaan tidak akan membiarkan golongan-golongan seperti IKS atau yang membantu ekonomi negara ini berseorangan ataupun bersendirian. Bagi pengusaha ataupun mereka yang menjalankan perniagaan yang masih tidak ada rekod-rekod di jawatan ataupun institusi kewangan, apa nasihat Samsul Baharin kepada mereka ini supaya mereka ada peluang untuk mendapat segala asisten yang diberikan oleh kerajaan, termasuk yang terkini dalam konteks permai ini? Bagi nasihat saya, jangan buang masa lagi, jangan berada di dalam keadaan zon kita. Ya, betul, bantuan demi bantuan akan diperkenalkan. Tetapi kena ingat, jika kita tidak memperbaharui atau membuat ajakan paradigma berdasarkan situasi dan tekanan yang ada sekarang, saya pasti bantuan yang turun macam mana pun, kita akan pasti akan menghadapi masalah. Tapi saya juga tidak menafikan banyak kekangan yang berlaku dalam keadaan dari segi limitationnya. Tapi saya rasa setiap individu ataupun setiap orang wajib mengambil bahagian ataupun bergerak secara aktif dalam setiap inisiatif kerajaan ataupun inisiatif kerajaan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jangan buang masa. Please grab now. Ya, dari pengalaman Samsul berinteraksi dengan para peniaga dan kelompok peniaga ni begitu rencam sifatnya ataupun kelompoknya, Samsul, kan? Tidak semua seperti kita yang cakna, yang celik perniagaan, yang begitu kata pun terdedah dengan maklumat, dengan segala sumber-sumber pakej yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ada kelompok yang mungkin handicap, mereka tidak tahu ke mana mereka nak rujuk, terutamanya wanita yang tinggal di kawasan flat kos rendah, ibu tunggal, kelompok-kelompok yang tinggal di pedalaman, di kawasan kampung, di pinggir bandar, yang mungkin hanya mereka berinteraksi dengan rakan-rakan yang dekat saja ataupun ahli keluarga yang dekat. Mereka tidak tahu di mana sumber-sumber maklumat yang mereka boleh dapatkan untuk mendapatkan segala bantuan dalam pakej-pakej yang diumumkan tadi. Jadi, bagaimana kita boleh reach out kelompok ini? Bagaimana cara yang begitu praktikal, inovatif sifatnya, kerana kita mahu tolong mereka, mereka ada akses kepada semua sumber-sumber pakej prihatin, penjana dan juga yang terkini permai ini, supaya mereka akan terangkum dalam kelompok yang ada asisten kewangan segera daripada pihak kerajaan. Okey, bagi menjawab persoalan itu, saya merasakan di sini adalah masalah komunikasi. Tapi kita sudah maklum bahawa sekarang ni kita perlu menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Tapi saya rasa ini bukanlah satu masalah. Mungkin agensi-agensi kerajaan perlu memikirkan sebuah cara ataupun satu cara bagaimana kita nak mendekati kelompok-kelompok sasaran yang tidak sampai maklumatnya. Kerana apa yang dibuat oleh kerajaan ini adalah satu cara yang baik. Mungkin cara penyampaian tidak sampai, mungkin adalah dari segi, mungkin kecilkan sedikit. Orang kata apa? Cara penyampaian tu. Okey, kita dah bagi satu di website, tapi mungkin akan ada tim ataupun turun di lapangan untuk mengenal pasti atau membuat sedikit bancian mengenai siapa yang perlu dan siapa tak perlu ataupun siapa yang dapat, siapa yang belum dapat. Benda itu saya rasa perlukan sokongan daripada kerajaan, gerakkan agensi-agensi dan buat dan bancian dan pastikan data-data penerima itu diupdate semula.
Bagi saya itu adalah pentinglah data penerima itu sendiri. Cara nak mengesan itu adalah melalui data yang terkini ataupun masih lagi cukup pada data yang lama. Jadi bagi saya untuk sampai kepada sasaran itu, kena pastikan golongan dan kumpulan yang betul. Ya, itu saja yang saya rasa dari kerajaan ataupun agensi-agensi yang dapat membantu. Terima kasih Samsul Baharin Ali, konsultan pemasaran jenama PBMW. Terima kasih kerana pengalaman Samsul begitu berharga dalam kita melihat konteks segala pakej ekonomi yang diberikan oleh pihak kerajaan. Adakah sampai ataupun masih ada masalah birokrasi dan juga sistem di bawah sana. Jadi kita rehat dahulu. Selepas ini kita ingin mendapatkan juga respon daripada industri kecil dan sederhana lagi, bagaimana mereka mengguna pakai segala ruang yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, apakah baseline mereka untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Kita rehat dahulu. Ya, kembali bersama saya Nazri Kahal langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur untuk mendapatkan perincian analisis selepas kita mendengar ucapan Perdana Menteri berkaitan dengan pakej bantuan pelindungan ekonomi rakyat Malaysia iaitu Permai yang bernilai lebih 15 bilion ringgit dengan 22 inisiatif dan antaranya untuk melindungi kesejahteraan rakyat iaitu kelompok-kelompok rentan, mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan darurat dan juga PKP. Begitu juga bagaimana menyokong kelangsungan perniagaan. Jadi kita cuba mendapatkan respon ataupun reaksi segera masyarakat ataupun komuniti perniagaan yang melihat adakah perkara-perkara yang disampaikan oleh Perdana Menteri tadi berbaloi kepada mereka ataupun perlu ada langkah-langkah susulan bagaimana menambah baik pakej-pakej yang diumumkan seperti program subsidi upah, pakej dana-dana tambahan untuk IKS dan juga microcredit dan sebagainya. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama yang berbahagia Datin Rozilah Abdullah, pengasas Mama Best Food Manufacturers yang Berhad. Assalamualaikum Datin Rozilah. Waalaikumsalam. Datin, mungkin reaksi awal apakah yang disampaikan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan pakej Permai sebentar tadi mencakupi apa yang dimahukan oleh IKS dalam menempuh situasi ekonomi yang begitu mencabar pada ketika ini? Ya, setelah mendengar teks ucapan daripada Perdana Menteri kita tadi menjadi satu kelegaan kepada golongan usahawan ataupun pihak IKS ataupun PKS, terutamanya kami yang ada di Sabah ini, dan kami sangat mengalu-alukan dengan pakej yang rancangan iaitu pakej Permai yang baru saja disampaikan oleh Perdana Menteri kita tadi. Apa yang begitu mendapat perhatian Datin Rozilah berkaitan dengan pakej Permai tadi? Adakah penambahbaikan program subsidi upah misalnya diteruskan dalam program subsidi upah 3.0 di bawah Perkeso dan juga berkaitan dengan beberapa pakej prihatin ataupun hal-hal berkaitan dengan dana-dana baru yang ataupun yang ditambah baik oleh pihak kerajaan untuk membantu pihak IKS? Ya, sesungguhnya program subsidi upah 3.0 yang baru saja diumumkan tadi adalah sangat memberi satu kelegaan kepada pihak-pihak majikan di dalam mana-mana industri, terutamanya di negeri-negeri yang terlibat dengan PKP, yang mana dia punya syarat-syarat itu dilonggarkan. Tidak semestinya kepada 200 orang pekerja sahaja, tetapi sehingga kepada 500 orang. Dan juga tidak diambil kira macam mana pun dia punya performance bisnes. Tapi sudah tentulah bahawa kita punya perniagaan pada ketika ini mendapat kesan. Begitu juga dengan yang lain-lain juga, yang mana saya dapat di sini adalah kita punya delivery yang mana juga dia adalah satu essential business. Kita punya Grab dan juga penghantaran barang.
insentif daripada kerajaan untuk membagi caruman penuh kepada skim pekerjaan sendiri di bawah Pekeso adalah sesuatu yang sangat baik. Sebenarnya realiti di bawah sana, Datin Fazila, apa yang diperlukan oleh pihak peniaga IKS di Sabah? Kerana Sabah mengalami situasi pandemik berbulan lamanya. Sudah masuki mungkin bulan keempat sekarang. Kerana kes yang begitu tinggi dan banyak IKS terkesan, industri perniagaan tidak formal juga terkesan, pekerja juga terkesan, ada yang tidak boleh merentas negeri, ada yang tidak boleh langsung membuka perniagaan semula. Jadi bagaimana realiti peniaga-peniaga kecil di Sabah sebenarnya? Okey, sesungguhnya memang kesannya sangatlah ketara. Tetapi di sini saya ingin berkongsi pengalaman sendiri. Pertama, usahawan itu tidaklah sepatutnya merasa down, terlalu down. Sebab kalau kita sekiranya kita down, maksudnya kita akan memberi kesan yang lebih buruk lagi terhadap perniagaan kita. So, pertama kita haruslah bertenang dan juga fokus kepada apakah masalah yang ada sekarang ini. Jadi insyaAllah dengan kita memikirkan apa masalah itu, pastinya ada peluang-peluang yang timbul hasil daripada masalah yang ada. Jadi IKS ini sebenarnya kita perlukan jaringan ataupun yang sekarang ini ataupun sebelum ini ada satu program ataupun insentif daripada kerajaan iaitu melalui IDEC, iaitu bantuan grant untuk platform e-dagang macam begitu. So ini sangat membantu. Selain daripada itu juga seperti GKP diteruskan dan juga tambahan 1,000 kepada negeri-negeri yang 7 negeri yang terkesan ini sangat membantu. Dan selain daripada itu, kami memohon agar pinjaman mikrokredit ataupun pelbagai level loan daripada government untuk menentukan ataupun untuk kita sustain di dalam bisnes ini agar dia punya terms and condition itu dipermudahkan. Sebenarnya bukan kita tidak mau perform in the business, but then situasi ini, halangan-halangan yang terpaksa kita tempuhi setiap hari. Maksudnya tak boleh rentas, kita cuma boleh bergerak 10 km daripada kita punya lokasi, dan juga ketakutan dan juga kerisauan segala lapisan masyarakat dan juga yang berniaga ini risau sekiranya mendapat jangkitan COVID itu sendiri. Dari pengalaman PKP 1 dan juga sehingga hari ini, adakah segala bantuan kerajaan dalam pakej Prihatin 1, Penjana dan yang terkini Permai ini, dari pemerhatian Datin Rozila, ada masalah di luar sana ataupun di lapangan apabila berinteraksi dengan agensi kerajaan, dengan bank-bank pembiaya dan sebagainya untuk mendapatkan dana-dana yang disediakan oleh pihak kerajaan? Setakat ini ada juga masalah yang kami hadapi. Contohnya dia pihak-pihak agensi pembiaya iaitu bank memerlukan dokumen-dokumen yang agak strict seperti pada keadaan sebelum kita menghadapi pandemik. Tetapi saya bagi pihak semua, bahkan rakan saya yang ada di luar sana yang sama juga menghadapi masalah yang sama, agar ada satu kelonggaran untuk kita sustain di dalam bisnes ini. Bantuan seperti ini sangat kami perlukan. Apa yang ditakuti jika birokrasi dan juga kolateral yang agak ketat ini terus dilaksanakan oleh agensi pembiaya seperti bank dan juga agensi-agensi terlibat? Jika ini diteruskan dalam pakej Permai, apa yang ditakuti oleh pengusaha seperti Puan Datin Fazila, Datin Rozila?
adakah IKS akan lebih banyak yang akan gulung tikar jika PKP ini dilaksanakan lebih panjang ataupun bagaimana? Cuba kita fahami. Ya, saya rasa bukan sahaja pada golongan IKS yang kecil-kecil, tetapi PKS yang sederhana besar juga akan terkesan sekiranya bantuan ataupun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan itu tidak diberi kelonggaran atau tidak ada flexibility. Pastinya mungkin ada yang akan gulung tikar. Itu tidak dapat kita nafikan. Dan juga lebih ramai lagi pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan. Sebab syarikat itu sendiri tidak dapat menampung kos perbelanjaan untuk meneruskan kelangsungan perniagaan itu sendiri. Dua dana utama pihak IKS untuk dibelanjakan saban bulan iaitu membayar upah ataupun membayar gaji, selain menyediakan peruntukan ataupun modal untuk membeli bahan-bahan mentah, dan yang ketiga adalah membayar sewa ataupun membayar semula pinjaman premis perniagaan. Jadi dalam ketiga-tiga perkara ini, di mana keutamaan Datin Rozila untuk memastikan setiap bulan mampu melunaskan, dalam masa yang sama berapa lama boleh bertahan dengan simpanan yang sedia ada? Ini adalah sesuatu yang sangat subjektif sebenarnya. Sewa bagi pemilik ataupun penyewa permis memang tidak ada moratorium sebagaimana pemilik permis. Kami terpaksa membayar sewa. Sekiranya sewanya 3.000, tetap 3.000. Tetap harus dibayar pada waktu yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan staf dan juga kita punya staf-staf sokongan. Sebagai majikan, kami juga berasa ihsan. Maksudnya tidak sampai hati untuk memberhentikan ataupun memotong hari bekerja. Tetapi ada masanya pihak majikan yang kecil-kecil ini tidak mempunyai peluang atau tidak mempunyai pilihan yang lain. Terpaksalah kita adjust masa bekerja ataupun telah kurangkan masa bekerja disebabkan oleh permintaan yang telah pun menurun ataupun modal pusingan kita tidak selancar yang dulu. Maksudnya sekiranya kita model bisnes itu adalah supply dan juga konsepnya adalah outright ataupun consignment yang mana pembayarannya adalah mengambil masa mungkin 2 bulan ataupun 3 bulan ke hadapan barulah mendapat bayaran. So di sinilah cabaran yang dihadapi oleh usahawan-usahawan semua. Terima kasih Datin Rozila ya. Semoga terus bertahan dan dapat manfaat daripada pakej permai yang diumumkan oleh pihak kerajaan, dan begitu juga dengan rakan-rakan IKS lain yang mampu menggerakkan ekonomi, mereka mampu menggajikan pekerja dan merancangkan semula ekonomi walaupun kita berada dalam fasa PKP 2.0 sekarang. Datin Rozila Abdullah, pengasas Mama Best Food Manufacturer di Kota Kinabalu, Sabah. Jadi kita rehat dahulu, selepas ini Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syari akan melihat dari aspek guna tenaga ataupun buruh, dan disebut begitu spesifik langkah-langkah pencegahan kesihatan awam di kalangan buruh asing dan juga skim insurans pekerjaan. Bagaimana kita tangani dalam konteks pakej permai yang diumumkan oleh pihak kerajaan tadi. Ya, kembali bersama saya Nazri Kahar secara langsung dari World Trade Center. Kita masih memberikan analisis bagaimana pakej permai, iaitu pakej bantuan pelindungan ekonomi rakyat Malaysia yang bernilai lebih 15 bilion ringgit ini mampu mengurangkan impak ekonomi dan juga mencapai sasaran yang dimahukan oleh pihak kerajaan. Pastinya dalam era PKP ini, kelompok yang rentan seperti kelompok B40
kelompok IKS dan juga kelompok ekonomi yang tidak formal pastinya terkesan kerana sekatan-sekatan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan seperti tidak boleh merentas negeri, tidak boleh keluar dari rumah dan jangka masa perniagaan dipendekkan kepada jam waktu tertentu sahaja. Jadi bagaimana pengalaman PKP 1.0 itu dapat kita beri lebih baik dalam pelaksanaan PKP 2 ini. Dan di talian nanti kita akan bersama cuba mendapatkan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, masih belum dapat di talian, tetapi dari aspek pekerja ini juga yang kita tunggu-tunggu. Apakah yang sepatut dilakukan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan saringan kepada pekerja asing? Kerana kita tidak dengar polisi yang terakhir ataupun yang terkini. Adakah pihak majikan perlu bertanggungjawab sepenuhnya dan bagaimana penguasaan dilaksanakan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia, pihak Perkeso ataupun kementerian yang terlibat untuk memastikan semua pekerja asing yang dibenarkan untuk bekerja bagi sektor ekonomi ketika PKP ini yang boleh beroperasi benar-benar bersih ataupun benar-benar sihat, yang bergejala ataupun yang dijangkiti akan diasingkan segera dan tidak kembali ke tempat kerja. Jadi kita cuba mendapatkan reaksi segera Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Assalamualaikum Dr. Yusof. Waalaikumsalam. Banyak kali kita dah bincang Dr. Yusof berkaitan dengan pekerja asing dan juga pakej-pakej berkaitan dengan untuk mengurangkan impak ekonomi kepada golongan rentan iaitu kelompok B40. Dalam masa yang sama, adakah ketika PKP ini kita nak buka, nak tutup, nak buka separuh, nak buka sikit dan sebagainya. Jadi reaksi segera Dr. Yusof dengan pakej permai ini dan juga pemantauan sepanjang seminggu ini, adakah ia akan ada impak seterusnya jika tidak berhati-hati dalam kita menangani isu kesihatan awam pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama, kita juga ingin membuka ruang lebih banyak sektor ekonomi supaya kelompok rentan ataupun kelompok peniaga mampu menjalankan perniagaan dengan kurang-kurangnya ada signifikan kepada kos operasi mereka. Baik, Tuan Haji. Reaksi pertama saya adalah saya melihat pakej rancangan ataupun pakej mini rancangan ini agak cepat ya berbanding dengan pakej terdahulu. Ia seolah-olah nak menggambaran kepada kita semua bahawa PKP ini mungkin akan berlanjutan lagi lebih dari 2 minggu. Ini pemahaman awal saya lah. Sebab itu kerajaan mengambil langkah lebih proaktif, belajar daripada pengalaman yang lalu untuk melaksanakan beberapa pakej sokongan untuk memastikan kelangsungan ekonomi perniagaan dan juga kelangsungan ekonomi rakyat. Baik, seterusnya yang kedua adalah apa yang saya dapat lihat adalah apa yang dilakukan pada seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi adalah apa nama yang kita panggil satu perkara untuk mempercepatkan apa yang telah dirancang lebih awal, terutamanya apa yang terkandung di dalam Belanjawan 2021. Apa yang terkandung dalam Belanjawan 2021 itu, sokongan dan juga pakej-pakej itu dipercepatkan supaya untuk tidak ada objektif lain melainkan untuk mengurangkan kesan akibat daripada PKP yang dilaksanakan di beberapa negeri, 7 negeri utama dan juga PKPB di negeri-negeri lain. Kalau kita lihat seminggu ini, saya melihat keadaannya tidaklah sama seperti keadaan seperti tahun lalu ya. Ekonomi itu masih lagi beroperasi dengan baik ya, tetapi memang tidak dapat menafikan sokongan itu masih lagi diperlukan ya, terutamanya mereka yang tidak berada di dalam ekosistem sistem kerajaan. Terutamanya apa yang di awal tadi Tuan Haji saya ada lihat perbincangan dengan ahli panel yang lain. Tuan Haji telah pun menyentuh berkenaan dengan mereka yang bekerja di sektor tak formal. Bagaimana mereka ini boleh dibela ya agar mereka mendapat bantuan yang sepatutnya. Terutama kalau kita ambil contoh, walaupun dasar kerajaan ataupun inisiatif kerajaan untuk melaksanakan subsidi upah 3.0 sangat baik kepada pasaran buruh itu sendiri. Tapi kita kena ingat bahawa mereka yang bekerja di sektor tak formal mungkin tidak mendapat manfaat ini.
Begitu juga Tuan Haji, kalau kita lihat isi rumah di luar sana, moratorium dilanjutkan, ya sangat baik. Tapi kita tahu juga bahawa ramai di luar sana yang menyewa rumah mereka, kediaman mereka. Bagaimanakah untuk memastikan moratorium ini sampai juga kepada mereka? Kita nak memastikan bagaimana tuan-tuan rumah ini, tuan-tuan tanah ini juga terus menyampaikan ataupun melaksanakan moratorium itu sampai kepada mereka juga. Jadi perkara-perkara ini perlu juga dilihat kerana pada pandangan saya kita telah belajar daripada apa yang berlaku sebelum ini. Jadi mereka yang terkesan tetapi tidak pada dalam sistem perlu diambil kira. Itu sedikit ringkas tadi. Ya, untuk itu, apa cara yang terbaik? Kerana kita lesson learn daripada PKP 1 dahulu, kelompok-kelompok ini tidak ada dalam senarai kerajaan, tidak ada dalam senarai IKASih, tidak ada senarai dalam pembiayaan-pembiayaan seperti Perkeso, KWSP dan seumpamanya, tetapi mereka bangkit segera selepas pelaksanaan PKP selesai, PKP 1 dahulu, dan kita lihat perniagaan mereka mula dilawati ataupun dirancangkan oleh orang ramai. Tetapi dengan pelaksanaan kali ini, walaupun dibenarkan berniaga oleh PKP 2 ini, tetapi mungkin jualannya akan merosot teruk dengan jumlah mereka yang keluar itu tidak dibenarkan ramai. Jadi bagaimana kita reach out kelompok ini pada pandangan Dr. Yusof supaya semua, the whole government system boleh berfungsi. Dalam masa yang sama kita tahu juga kelompok N40 juga yang dahulunya selesa dengan gaji mereka, tetapi dengan pandemik ini mungkin mereka sudah jatuh menjadi B40 dan tidak tersenarai dalam senarai kerajaan itu. Mereka mungkin tidak tersenarai untuk mendapatkan basket makanan RM100 itu dan juga segala kelebihan-kelebihan permai ini. Jadi bagaimana kita reach out kelompok-kelompok baru yang tidak tersenarai dalam daftar kerajaan ini? Oleh kerana kita menangani masalah ini, masalah yang agak luar biasa yang kita panggil unprecedented, ya. Jadi kaedah kita untuk untuk reach out mereka ini juga saya rasa perlukan kaedah yang baru, bukan kaedah konvensional yang biasa, yang mana kita kalau selama ini kita mengharapkan semata-mata daripada pihak organisasi kerajaan yang mengambil langkah tersebut. Kini saya rasa tiba masanya kaedahnya perlu berbeza, ya. Antara yang boleh dilakukan adalah peranan NGO di kawasan masing-masing perlu dilihat, dan bagaimana untuk menggunakan ataupun memanfaatkan kewujudan mereka ini untuk membantu, untuk membawa mereka yang tidak berada dalam sistem ini berada di dalam sistem. Selain daripada mereka ini, pihak-pihak NGO ini, maksud saya, kita juga boleh memanfaatkan institusi sosial, institusi kebajikan, ketua kampung, ketua-ketua masyarakat perlu diambil perhatian juga, ya. Kerana kita tahu bahawa mereka yang boleh mengetahui siapa yang terkesan di kawasan mereka, mereka yang tahu isi rumah di kawasan mereka, ya. Selain daripada itu, antara yang perlu dilakukan juga oleh kerajaan adalah memanfaatkan sistem teknologi digital pada masa ini. Mungkin kita boleh wujudkan apps atau apa saja perisian yang boleh mana kita boleh tracking mereka dan juga boleh membawa mereka ke dalam sistem ini. Ini amat penting sama sekali, ya, kerana kita lihat pada tahun lalu kebanyakan masih ada segelintir atau kebanyakan mereka yang di luar sana yang bekerja tak formal, yang individu tidak bersistem, yang mana mereka hanya mendapat sebahagian manfaat daripada apa yang kerajaan berikan. Jadi penting untuk pada ketika ini kita mencari satu kaedah bagaimana untuk mereka ini turut mendapat manfaat apa saja pakej yang dilaksanakan oleh kerajaan. Apa data yang boleh digunakan pakai oleh pihak berkuasa? Misalnya kalau data-data KWSP, data-data LHDN ataupun Perkesa itu, mereka yang ada caruman, mereka yang membuat pemotongan cukai, mungkin tiada masalah. Tetapi peratusan rakyat kita yang berada dalam kelompok ini mungkin tidak menyeluruh, hanya mungkin sebahagian saja.
apa cara lagi yang data-data raya kerajaan yang boleh kita manfaatkan? Misalnya data asnaf cukai ataupun pembayar zakat, ataupun data yang ada kita dapat begitu updated, iaitu data MyCard. Mungkin boleh Dr. Yusof bagi sedikit pencerahan bagaimana kita perlu bergerak di luar kotak untuk reach out kelompok-kelompok ini. Pertamanya, pilihan yang ada pada ketika ini adalah kita cuba menggunakan apa saja pendekatan yang cepat, pantas dan efisien dari sudut kos, yang carangan apa yang Tuan Haji sarankan tadi ada menggembling segala data raya yang ada, satu pendekatan yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu ada pendekatan lain seperti beritahu tadi, wujudkan apps yang spesifik yang boleh link kepada data-database yang lain juga ada satu contoh yang baik. Dan bergerak ke hadapan, seperti mana yang saya telah lama kita bicarakan juga di awal ni sebelum ini, sebelum pandemik COVID-19 ini dah hadir lagi pun 2-3 tahun, even 2-3 tahun sebelum ini pun, kita mencadangkan bahawa kalau ikut praktisnya negara maju adalah yang mana pihak berkuasa tempatan yang sepatutnya mempunyai data yang lebih lengkap berkenaan dengan isi rumah, komposisi isi rumah, sosioekonomi isi rumah berkenaan di kawasan tempatan mereka. Dan mereka ini menjadi satu maklumat, menyalurkan maklumat penting kepada pihak kerajaan, pihak negeri, pihak kerajaan pusat untuk melaksanakan dasar-dasar seperti mana yang bila krisis datang, jadi data-data itu mudah tersedia. Jadi perkara-perkara itu perlu dilakukan, tetapi ia juga akan ada implikasi dari sudut perundangan yang perlu diperhalusi di masa datang. Tapi saya nampak itu lebih pada pendekatan jangka masa panjang dan jangka masa pendek seperti yang beritahu tadi, gambling semua database yang ada dan buatkan satu mungkin cadangan aplikasi tertentu yang boleh tracking dan juga untuk dapat input data yang cepat. Ya, akhir sekali Dr. Yusof, untuk memastikan pakej apa pun namanya yang terkini Permai ini akan ada kelajuan ataupun speed sampai kepada golongan sasar dan tiada banyak kerenah birokrasi. Apa syaratnya dan mengapa ini perlu diberi perhatian? Pada pandangan saya amat penting dekat sini kita cuba untuk mencepatkan proses tersebut, kita semua pihak perlu mencari jalan yang lebih mudah supaya permohonan ataupun program yang nak disampaikan cepat dan tak memerlukan masa. Kerana kita tidak mahu apabila orang itu dah terkesan, apabila bantuan lambat sampai, jadi mungkin mereka ni terus menanggung kesan yang teruk. Jadi penting untuk ketika ini untuk mempercepatkan segala proses bantuan itu supaya dalam ekonomi itu nanti kita panggil lagging effect supaya kesan lag itu tidak panjang. Kita mahu contohnya kalau PKP ini berlangsung selama 2 minggu dan kesannya 2 minggu akan datang tu kita dah boleh ambil tindakan. Jadi tak memerlukan jangka masa yang lebih panjang, sebulan 2 bulan akan datang kesannya berpanjangan. Kita tidak mahu begitu. Sebab itu kita perlu cepatkan segala bentuk bantuan yang ingin disampaikan. Itu tadi Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syahri. Terima kasih Dr. Yusof, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Jadi kita rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan lihat apakah impak yang perlu diperhatikan bagi kelompok rentan, kelompok B40, kelompok miskin, kelompok yang terkesan dengan pelaksanaan PKP ini, mereka yang tinggal di pedalaman, mereka yang tidak ada akses kepada maklumat. Bagaimana kita menolong mereka dalam masa yang sama, mereka mampu bangkit segera meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kita rehat dahulu. Analisis perbincangan kami berkaitan dengan pakej bantuan pelindungan ekonomi rakyat Malaysia ataupun Permai yang diumumkan oleh pihak kerajaan dengan 3 pendekatan, iaitu memerangi COVID-19, yang kedua memelihara kebajikan rakyat, yang ketiga memastikan kelangsungan perniagaan. Dan dalam matlamat kedua, memelihara kebajikan rakyat,
inisiatif kelima iaitu mempercepatkan bayaran bantuan prihatin rakyat di bawah pakej Kita Prihatin yang diperkenalkan tahun lalu. Bayaran fasa terakhir bantuan prihatin nasional atau BPN 2.0 akan dipercepatkan mulai 21 Januari dengan 11.1 juta penerima akan menerima mulai 21 Januari. Bagi bantuan prihatin rakyat ataupun BPR pula, bayaran fasa pertama akan melibatkan lebih 8 juta penerima golongan isi rumah berpendapatan sehingga RM5,000 dan akan menerima RM300 dan kategori bujang berpendapatan sehingga RM2,000 akan menerima RM150. Jadi beberapa lagi inisiatif seperti memperkukuh program kebajikan rakyat, bakul makanan, berkaitan dengan juga memastikan kerjasama dengan pihak JLIC dan JLC untuk membantu pihak kerajaan, membantu kelompok rentan ini. Mungkin kita akan bersama dengan Cik Azlan Shah Nabis Khan, Ketua Pegawai Eksekutif Arba Foundation yang belum bersedia di talian melalui Skype. Jadi ini penting untuk kita lihat kenapa dari kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak badan antarabangsa seperti UNICEF dan juga KRI misalnya pada tahun lalu, pelaksanaan PKP ini amat memberi kesan kepada kelompok rentan. Misalnya 7 dari 10 ketua isi rumah akan bergelut menyediakan makanan di atas meja ataupun keperluan asas bagi setiap ahli keluarga mereka, dan mereka terpaksa mengeluarkan segala simpanan mereka untuk membeli barangan keperluan harian kerana mereka tidak ada pendapatan, kerana mereka dalam kategori ekonomi tidak rasmi ataupun informal sector. Mereka menjahit baju, mereka menjual goreng pisang, menjual nasi lemak, mengambil upah untuk menjaga anak jiran tetangga dan sebagainya. Jadi mereka tidak tergolong dengan segala bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Kadar kemiskinan mutlak bagi kelompok ini, terutama yang tinggal di kawasan flat dan rumah-rumah kos rendah, menadak naik, manakala majoriti isi rumah di kalangan wanita, iaitu ibu tunggal. Mereka ini terkesan dengan isu masalah mental, masalah psikososial. Mereka terpaksa menjaga anak-anak yang tidak ke sekolah. Mereka merupakan ketua isi rumah untuk mendapatkan pendapatan. Ada juga yang terpaksa menjaga ibu bapa yang bedridden. Mereka merupakan breadwinner keluarga tersebut. Jadi bayangkanlah beban yang terpaksa mereka pikul. Jadi Azlan Shah, Assalamualaikum Azlan. Waalaikumsalam Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Azlan kerana bersama kami pada petang ini. Mungkin reaksi awal dengan pakej permai ini, nampaknya pakej permai ini merupakan rentetan dengan pakej yang diberikan oleh pihak kerajaan pada tahun lalu dan juga berterusan dengan bajet ataupun belanjawan 2021 dan dipercepatkan. Jadi apa reaksi awal Azlan dengan angka-angka yang diumumkan tadi untuk kelompok rentan ini supaya mereka tidak terkesan teruk dengan pelaksanaan PKP 2 ini? Baik, terima kasih Haji, terima kasih Awani kerana menjemput. Pertama sekali saya bercampur-campur sikit perasaan melihat pengumuman yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Ada beberapa aspek yang saya kira penting dan perlu, dan ada juga yang saya lihat sangat perlu diperbaiki dan diperkemaskan. Kalau kita lihat, kami di Arba Foundation fokus pada golongan rentan, khususnya di bawah pendapatan garis kemiskinan, lebih kurang RM2,200 pendapatan isi rumah, dan kami fokus dalam kumpulan tersebut kepada ketua isi rumah wanita yang ada ahli keluarga warga emas, OKU, mengidap penyakit kronik. Dan kalau kita lihat, golongan ini yang paling penting bagi mereka adalah pelindungan pekerjaan dan juga pendapatan. So kalau kita lihat, ada mereka yang dalam sektor pekerjaan yang rasmi, mereka masih boleh bertahan dengan pengumuman misalnya subsidi upah diperluaskan. Saya kira itu satu tindakan yang bagus dan perlu ditingkatkan lagi supaya pendapatan ini tidak terputus. Cuma kalau kita lihat, ada juga pengumuman berbentuk kepada peniaga-peniaga kecil, khususnya di kawasan PKP, akan mendapat bantuan one-off RM1,000 dan kawasan luar PKP RM500. Tapi kita tidak dapat lihat apakah perincian, bagaimana kelayakan dan bagaimana mereka akan dapatkan wang itu secepat mungkin, sebab kesan PKP itu sedang dirasai pada saat ketika ini. Jadi saya agak khawatir bagaimana pelaksanaannya nanti sebelum mereka jatuh lebih terus. Kerana kami dalam tempoh 6 bulan menjaga keluarga-keluarga yang dalam kategori miskin dan rentan ini, kita lihat
pada bulan kelima barulah mereka baru nak mula bernafas, dan pada ketika ini datang semula PKP dengan khususnya segmen yang berada di kawasan Pantai Timur, ditambah lagi keadaan mereka sukar disebabkan banjir. So itu menyebabkan sangat rumit. Kita lihat aset mereka musnah, mereka tidak ada lagi pendapatan, tentunya terputus, dan saving juga sudah tidak ada. So dalam keadaan ini saya lihat khususnya bagi mereka yang terkesan dengan banjir, saya dengar ada pengumuman lebih kurang 50 juta untuk operasi, tapi tidak ada sebarang bentuk bantuan wang tunai kepada keluarga-keluarga yang terkesan disebabkan banjir. Dan kami membuat beberapa tinjauan, menghubungi rakan-rakan yang berada di Pantai Timur, di pusat pemindahan sementara dan sebagainya, dan kami dapati keperluan maksimum prioriti pada ketika ini adalah wang tunai yang paling sukar didapatkan pada saat ini. Dan saya kira kerajaan perlu prioritikan kalau ada peruntukan untuk pembinaan bangunan dan sebagainya dengan jumlah yang besar puluhan juta, ia perlu disalurkan semasa banjir. Kerana moratorium sahaja tidak mencukupi, kerana itu adalah lanjutan ataupun penangguhan bayar hutang, tapi mereka perlukan duit untuk membina semula kehidupan selepas banjir. Dan apa syarat yang perlu kita lihat untuk memastikan mereka lega sedikitlah? Nak katakan senang memang sukar, tetapi mereka kurang-kurangnya ada sumber pendapatan ataupun sumber kewangan untuk menyediakan makanan di atas meja ataupun hidup selesa sedikit selepas banjir, selepas pelaksanaan PKP ini. Dan pengalaman Arbah Foundation, apa yang mereka mahukan? Jika pengumuman itu agak hebatlah, kerajaan umumkan saban bulan dan sebagainya, tetapi apabila turun ke bawah mereka memang ada hadapi masalah. Saya kira yang pertama adalah mereka lebih mengharapkan kalau ada bantuan yang berterusan paling kurang 3 bulan. Kerana one off ini saya okey, bantuan diberikan, at least ada bantuan, tapi one off ini hanya bertahan lebih kurang sebulan. Ini pun kita tak tahu PKP akan berapa lama akan dilanjutkan, dan tidak ada kepastian, tidak ada certainty. Itu menyebabkan mereka berada dalam tekanan mental yang tinggi. Dan saya dapat maklumat daripada keluarga-keluarga yang kami bantu, dengan kami menjanjikan bantuan paling kurang 3 bulan ataupun 6 bulan, itu memberikan mereka sedikit kewarasan untuk berusaha dalam tempoh itu, dengan adanya pelampung keselamatan ataupun pelampung kecemasan itu, untuk mereka fikir bagaimana mereka nak jana pendapatan dalam tempoh yang diberikan. Jadi penting sangat ini pada ketika ini adalah bantuan wang tunai, saya kira, kerana ada juga bantuan dalam bentuk pak makanan diumumkan dari bapur makanan, tapi kita tidak dapat pastikan bagaimana dia akan efisien sampai ke titik rumah, apatah lagi kalau mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sukar dicapai, dan sekarang ini dengan pergerakan kita terbatas, bahkan di kawasan banjir pun tidak begitu digalakkan agar tidak berlaku jangkitan COVID dan sebagainya. Dalam situasi tersebut, saya kira bantuan wang tunai adalah yang paling strategik dan yang paling mereka perlukan pada ketika ini, khususnya untuk membayar komitmen-komitmen penting. Kerana kita ada keluarga yang kita bantu, disebabkan tidak ada cash, mereka pinjam daripada Along, mereka dikejar sehingga mereka sudah homeless sekarang ini, dan saya sendiri tidak dapat menghubungi keluarga tersebut kerana mereka dah gadaikan telefon tersebut. Bila kita call, orang lain yang angkat dan beritahu telefon dah dijual, nombor pun diberikan sekali, dan orang yang menjualnya tidak tahu ada di mana, dan mereka ada anak-anak kecil, ada ibu dengan lumpuh, dan itu sangat membimbangkan sebenarnya. Apa yang diceritakan oleh Lan dan juga rakan-rakan Arbah Foundation, adakah senarai yang menjadi beneficiaries, penerima manfaat Arbah Foundation ini sama dengan senarai yang ada pada Jabatan Kebajikan Masyarakat, pejabat zakat negeri ataupun NGO yang lain, ataupun masih ramai yang tidak ada dalam senarai itu, ataupun bagaimana? Ya, ada bercampur-campur. Ada sebahagian yang sudah mendapat bantuan daripada zakat ataupun daripada JKM, tapi sebahagian besar yang lain tidak mendapat. Ada yang sebahagian tu dia memang memohon, tapi permohonan dia tergendala lama, bila hubungi tidak dapat maklum balas. Ada yang memang ramai tak tahu macam mana nak mohon pun sebenarnya, dan itu menyebabkan lebih sukar keadaan mereka. Orang pun tak tahu dia perlukan bantuan. Dan bila kita hubungi dan kita dapati mereka perlukan, bila kita bagi, dan kita juga mencadangkan mohon lagi dia bantuan-bantuan yang lain dan sebagainya. Tapi begitulah Haji, prosesnya tidak mudah dan mengambil masa. So we are racing with time. So itu Arbah Foundation terus memberikan bantuan cash
sementara mereka mendapat pelampung lain daripada pihak kerajaan. Ya, terima kasih Azlan Shah Nabis Khan, Ketua Pegawai Eksekutif Arba Foundation, dan semoga kita belajar dari hari ke hari sama ada dari pelaksanaan PKP 1.0 dahulu. Semoga pelaksanaan kali ini lebih baik kerana kita sudah ada pengalaman yang lalu, tetapi ia tidak bermakna mereka yang terkesan akibat pelaksanaan PKP dan juga banjir bagi setengah negeri itu akan mudah bangkit. Pastinya mungkin mengambil masa yang agak lama. Jadi bagi kita yang ada informasi ini, kongsilah kepada mereka sama ada sebagai ahli keluarga, rakan komuniti ataupun rakan karya ataupun di kalangan NGO. Ada di kalangan NGO sudah ada daftar senarai ini, maka kongsikanlah kepada pihak berkuasa sama ada Pusat Zakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan mereka yang ada dana-dana yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tanpa ini, maka tidak bermaknalah dengan dana berbilion ringgit ini, mereka yang sepatutnya menerima ini tidak sampai kepada mereka. Sekian sahaja agenda Wani khas pada petang ini, dan terus bersama kami di Esra Wani sama ada di 501 Esra Wani dan juga esrawani.com. Sekian, saya Nazir Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.